Isnur Nabila Huda binti Halim and my metric number is 18BB03032. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Hamizah binti Suhaimi. My metric number is 18BB03022. My name is Nurul Ashikin binti Abdul Razak. My metric number is 18BB03031. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fatimah Nabila binti Muhammad Zuhad. My number metric is 18BB03027. My name is Nurul Izzati binti Jalalul Saliti. My metric number is 18BB03028. We all know Islam has become the fastest growing religion in the world. In reality, our faith, Islam, is concerned to create a relationship with Allah. The authority of creation and the taking of life is to Almighty Allah only. In the Quran makes it clear that human life is sacred to only God. Do not kill it because of the problems you face in this world. Every human being faces these is and struggles, but some of them are gifted to God with a particular quality of patience. Hardships are considered to be a divine test faced in difficult times, and most importantly, dependency on God is vital among humanity to avoid suicide, suicidal attempts. Suicide is associated with unemployment. Why? Because unemployment may give rise to vulnerability by raising the impact of traumatic life events, as it may indirectly contribute to suicide by increasing the risk of factors precipitating suicide such as drug abuse, mental illness, financial difficulties, and unemployment. As a result of uncertainty or a few factors predicting both unemployment and suicide risk. Bunuh diri boleh dikaitkan dengan pengangguran. Mengapa? Ini adalah kerana pengangguran ini dapat menimbulkan tekanan dengan peristiwa kehidupan yang trauma. Jadi secara tidak langsung dapat menyumbang kepada bunuh diri. Antara risiko faktor-faktor bunuh diri adalah seperti penyalahgunaan dadah, penyakit mental, masalah kewangan dan pengangguran. Perkara ini disebabkan faktor risiko pengangguran dan bunuh diri. COVID-19 ni dia telah menjadi topik hangat bukan sahaja di Malaysia tetapi di seluruh dunia yang telah memberikan kesan negatif kepada kesihatan dan juga ekonomi sesebuah negara. So, in March 2020, the government has implemented of the movement control order. Most economic sector were forced to close temporarily while others operated at reduced hours. Jadi pada bulan Mac 2020, kerajaan telah melaksanakan MCO bagi mengekang penularan COVID-19 ke seluruh negara. Jadi di bawah perintah ini, penutupan sempadan antarabangsa, negeri dan daerah dilaksanakan. Dan hanya perkhidmatan perniagaan penting sahaja yang dibenarkan beroperasi. Jadi ini menyebabkan kebanyakan sektor ekonomi terpaksa ditutup dan perniagaan yang dibenarkan beroperasi pula dihadkan waktu perniagaan. Jadi disebabkan ini, demand di Malaysia semakin perlahan dan menyebabkan ada syarikat memilih untuk menawarkan gaji yang rendah dan ada juga yang membuat keputusan untuk memberhentikan pekerja. So, the impact of COVID-19 on Malaysian economy can seen via unemployment rate. Jadi COVID-19 ni dia telah memberikan kesan yang buruk kepada negara Malaysia dan dapat dilihat melalui kadar unemployment rate yang tinggi di Malaysia. Seterusnya adalah unemployment rate in Malaysia dari Disember 2019 sehingga Disember 2020. Jadi, macam yang kita dapat lihat daripada graf ni, pada tahun 2019, kadar pengangguran di Malaysia adalah sebanyak 3.3%, iaitu terdapat 508,200 individu penganggur. Manakala pada Januari 2020 pula, kadar pengangguran adalah sebanyak 3.2%, tetapi terdapat peningkatan yang berterusan dalam kadar pengangguran sehingga Mei 2020 dan telah mencapai sebanyak 5.3%, iaitu sebanyak 826,000 individu yang menganggur. Namun pada bulan Jun sehingga September 2020 telah menunjukkan penurunan sehingga 4.6%. Ini mungkin disebabkan oleh faktor tertentu seperti inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan seperti Penjana, Prihatin dan inisiatif Permai. Walau bagaimanapun, terdapat sedikit peningkatan pada kadar pengangguran di Malaysia pada bulan Oktober sehingga Disember. Jadi, kehilangan pekerjaan boleh mengganggu kesihatan mental seseorang dan boleh juga mewujudkan pelbagai perasaan seperti tekanan, kemurungan dan kegelisahan. Dan dalam masalah kesihatan yang lebih serius, boleh menyebabkan berlakunya tingkah laku seperti membunuh diri. Jadi sepanjang berlakunya
pandemik COVID-19, Pengarah Pengurusan Bukit Aman iaitu Datuk Ramli Din, dia telah melaporkan antara 18 Mac sehingga 30 Oktober, seramai 266 orang telah mengakhiri hidup mereka dengan membunuh diri. Dan daripada jumlah tu, seramai 60 orang adalah remaja antara umur 15 tahun sehingga 18 tahun dan seramai 141 orang adalah dewasa yang berumur 19 hingga 40 tahun. Jadi bagi menangani kes seperti ini berlaku, kerajaan telah menubuhkan First Aid Hotline pada 25 Mac dan telah menerima panggilan sebanyak 11,791 daripada individu yang berkenaan. Ini menunjukkan pengangguran di sesebuah negara akan mempengaruhi sektor ekonomi dan juga sosial. Kesannya terhadap ekonomi adalah pengurangan pengeluaran dalam negara dan taraf hidup rakyat juga akan menurun. Dan kesannya kepada sosial adalah ia akan meningkatkan masalah kesihatan mental seperti tekanan dan kemurungan pada seseorang. Dan seterusnya, mereka akan memilih jalan untuk membunuh diri sebagai jalan yang terakhir. Jadi, unemployment ni sangat memberi kesan yang buruk kepada ekonomi dan juga sosial. For solution from scholar and expert, which is first government spending, second investment, third humans being are naturally influenced by internal elements consisting of feelings, souls and passion. Fourth, the opinion of Sheikh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. First, the government spending. Kanyon said that spending on infrastructure will create more jobs opportunity. Government spending can raise labor productivity and also complement the investment from private sector. Subsequently, the demand for labor will increase, hence decrease the unemployment rate. The whole process of government spending is like a catalyst that can stimulate the overall economic activity and growth in the country. Kerajaan ni dia boleh meningkatkan lebih banyak peluang dekat negara dengan meningkatkan lebih banyak perbelanjaan kerajaan. Macam sekarang ni, negara kita kan dilanda COVID-19, ramai rakyat terjejas dan kehilangan peluang pekerjaan secara tidak langsung, mereka kehilangan sumber pendapatan. Jadi kita boleh tengok apa yang kerajaan buat, iaitu kerajaan telah menyediakan program insentif pengambilan kerja penjana kerjaya. Timbalan Menteri Sumber Manusia Awang Hashim berkata, program penjana kerjaya adalah inisiatif di bawah Pelan Jana Semula Ekonomi Negara (Penjana) yang menawarkan insentif pengambilan pekerja dan bantuan latihan. Program ini telah membantu lebih 120,000 pencari kerja melalui portal perkhidmatan pekerjaan negara My Future Jobs sejak dilancarkan Jun lalu. Dalam situasi ni, kita boleh lihat kerajaan telah membelanjakan sebanyak 1.5 bilion ringgit Malaysia bagi menjayakan program ini, dan ternyata ia adalah salah satu cara yang berkesan untuk mengurangkan pengangguran dan telah meningkatkan peluang pekerjaan. The second way is by investment. According to Hams and Hefeker 2003, the returns of portfolio investment abroad are positively correlated with US labor demand shock. When there is more investment, it generates new job, therefore a labor demand will increase accordingly. Thus, this will aid in the decrease of unemployment rate. Tidak dinafikan, sejak berlakunya penyebaran virus COVID-19, banyak pelaburan Malaysia juga terjejas. Pelaburan memang merupakan salah satu perkara yang penting untuk sesebuah negara kerana ia memang terbukti dapat menyediakan peluang pekerjaan terutamanya untuk rakyat tempatan. Disebabkan virus ini, kebanyakan pelabur kurang yakin. Jadi kita perlu meyakinkan pelabur yang sedia ada dahulu supaya mereka kekal dalam negara. So sejak COVID-19 ni, susah untuk kita tarik pelaburan luar untuk invest kat dalam negara. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita kekalkan dulu pelaburan yang sedia ada kat Malaysia ni. Ahli ekonomi kanan Hub Penyelidikan dan Pengetahuan Globalnya di Malaysia, Smita Kuriakos, dia berkata kerajaan ni boleh menstruktur semula insentif pelaburan dan rangka kerja penggalakan pelaburan. Smita berkata agensi penggalakan pelaburan IPA sedang mengubah fokus utama mereka daripada menarik pelaburan langsung asing FDI (Foreign Direct Investment) kepada pengekalan.
dengan memantapkan komunikasi, langkah yang dilaksanakan kerajaan dan mengukuhkan perkhidmatan. From the scholar and expert is human beings are naturally influenced by internal elements. Means para ilmuwan mengatakan manusia ni secara fitrahnya dipengaruhi oleh unsur dalamnya terdiri daripada perasaan, jiwa dan nafsu, di mana mereka ni memberi pandangan Islam terdapat panduan yang berbeza bagi masalah yang dihadapi oleh seseorang individu berkaitan dengan bunuh diri dan masalah yang dihadapi dalam kehidupan seharian, di mana seperti yang kita tahu, hilang peluang pekerjaan atau pendapatan untuk sara hidup boleh mendaunkan, menjatuhkan seseorang atau menyakiti diri sendiri. Jadi para ilmuwan ni, para ilmu Islam berpendapat keputusan seseorang untuk mengakhiri hidup ataupun mengakhiri hayat mereka adalah keputusan yang paling menyakiti diri di akhirat kelak, sebab dah tertera dalam Al-Quran dan kita sendiri tahu bunuh diri itu adalah haram dan sesuatu yang tidak disukai dan dilaknat Allah. So makanya the solution yang individu tu perlu buat adalah muhasabah diri dengan mendekatkan diri kepada Allah yang mengatur semua perjalanan kita adalah ada hikmahnya dan pengakhiran kelak akan baik juga. So sesuatu yang kita timpa bukanlah kita inginkan dan Allah dah aturkan, dah tahu kita kuat untuk menghadapi sesuatu dugaan ataupun takdir tersebut, maka kembalilah kepada pencipta untuk sesuatu yang telah dicipta. Dalam Al-Quran juga telah menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 152, di mana ayat tersebut menyatakan, ingatlah aku maka aku akan mengingatimu. Jadi if kita face a problem, ingat Allah, insya-Allah dipermudahkan segala urusan. Jangan kita tahu tak ada kerja but still duduk diam dan pasrah, no action, what you get is nothing. If you usaha cari kerja sampingan such as business ke, insya-Allah you mau bersyukur dengan apa yang ada dan reda untuk segala benda. Yang keempat, pendapat Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, haramnya membunuh diri. So sesiapa yang membunuh dirinya sendiri dengan apa jua cara sekalipun, samalah dia membunuh dirinya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan membunuhnya tanpa sebarang hak, di mana anggota yang kita miliki, segala yang kita miliki adalah bukan milik kita dan adalah hak Allah. Semua bukan hak kita. Jadi kita diamanahkan dari sebelum kita dicipta lagi, kita diamanahkan untuk jaga sebaik-baiknya hak Allah ni, dan jangan mengkhianati diri sendiri, jangan menyakiti diri sendiri. Dan siapa kita untuk mengkhianati hak pencipta? Dan manusia ini dijadikan untuk berjuang dan bukannya untuk mengundurkan diri dari medan pertempuran. Selari dengan mengingati Allah, kita juga akan sentiasa berpositif sepanjang hidup dan dapat menerima segala ujian dan takdir yang menimpa kita. Jika kita berpaksi sepenuhnya kepada Allah, seseorang individu itu dan negara akan hidup dalam harmoni dan dilindungi Allah. Jadi Nabi SAW melarang orang yang berani melakukan jenayah yang kejam, iaitu jenayah membunuh diri dengan ancaman akan terhalangnya dari rahmat Allah untuk menjadi penghuni syurganya. Malah dia akan menerima kemurkaan Allah dengan dimasukkan ke dalam neraka. End of the races, suicide ini bermaksud membunuh diri dengan sengaja. Dia dilarang sama sekali dalam Islam. Okay, in the races, we lead suicide because of job loss to COVID-19 pandemic. Okay, kehilangan kerjaya mempunyai kesan negatif terhadap kesihatan mental seseorang, menyebabkan keletihan, kemurungan dan kegelisahan. Okay, jadi during the pandemic COVID-19 ni, four main potential cause and predictor of suicide, namely social distancing, global lockout, fatigue, anxiety, and strain in professional healthcare, and eventual cause social boycott and prejudice. Okey, bukti dia pada 18 Mac hingga 30 Oktober, seramai 266 orang telah mengakhiri diri mereka ataupun hidup mereka dengan membunuh diri. Jadi daripada sini terdapat hubungan yang positif antara pengangguran dan bunuh diri. Jadi untuk mengatasi mengatasi masalah ini, setiap individu dan pemerintah haruslah memainkan peranan masing-masing untuk mengurangkan kes ini. Sebagai contoh, Malaysia memerlukan lebih banyak FDI untuk menjana pekerjaan baru. Next, government spending, and lastly, for individual who have lost their job, you should depend the verse of the Quran.